Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi hari ini bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Margaret Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. Syarikat telekomunikasi berdepan tindakan jika gagal penuhi janji kepada pengguna. Pemergian Tan Sri Dr. James Jemut Masing satu kehilangan besar. Sebagai pemimpin yang gigih serta lantang dalam memperjuangkan kesejahteraan komuniti Dayak serta penduduk berdalaman di negeri ini, pemergian Tan Sri Dr. James Jemut Masing satu kehilangan besar kepada seluruh Sarawak. Mendiang yang dilahirkan pada 5 Mac 1949 merupakan anak kelahiran pedalaman Baleh, meninggalkan seorang balu Puan Sri Corin Masing dan 5 orang anak. Mendiang yang merupakan timbalan Ketua Menteri Sarawak meninggal dunia di Pusat Perubatan Pakar Normah di Kuching awal pagi tadi akibat komplikasi jantung. Mendiang merupakan pemegang Doktor Falsafah dalam bidang antropologi dari Australian National University. Beliau mula mewakili kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Baleh sejak tahun 1983 sebagai calon Parti Bangsa Dayak Sarawak dan telah bersama rakyat di Baleh untuk 8 penggal. Berikutan pembatalan pendaftaran PBDS pada 2004, Mendiang bersama-sama beberapa pemimpin dari parti itu telah menubuhkan Parti Rakyat Sarawak PRS dan pada tahun berikutnya menjadi Presiden parti itu, jawatan yang disandangnya sehingga beliau meninggal dunia. Dalam tempoh 21 tahun, Mendiang telah menyandang 4 portfolio yang penting dalam Kabinet Sarawak. Ekoran kemenangan Barisan Nasional Sarawak dalam PRN ke-11 pada 2016, beliau dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri dalam Kabinet yang dibentuk Allahyarham Tan Sri Adnan Satim dan pentadbiran kini yang diterajui Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Sementara itu, upacara penghormatan terakhir bagi mendiang Tan Sri Dr. James akan diadakan pada Rabu ini di Persatuan Gereja-Gereja Sarawak di Jalan Stampin Off, Jalan Laksmana, Kuching. Bagi sesi penghormatan terakhir untuk orang kenamaan pula akan berlangsung pada pukul 8.30 pagi hingga 9.30 pagi, manakala untuk orang awam akan bermula pada pukul 9.30 pagi hingga 2 petang. Mendiang Tan Sri Dr. James akan dikebumikan di Nirvana Memorial Park di Jalan Siniawan Bau selepas selesai upacara penghormatan terakhir. Orang ramai yang ingin hadir memberi penghormatan terakhir dinasihatkan untuk berpakaian kemas selain perlu menjalani ujian Rapid Test Kit RTK Antigen. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah atas pemergian timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. James Jemut Masing. Seri Paduka Baginda berdua menzahirkan rasa sedih dengan pemergian mendiang yang juga Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga mendiang sabar serta tabah menghadapi dugaan dan suasana sedih serta pilu ini. Menerusi kenyataan di laman Facebook Istana Negara, Seri Paduka Baginda berdua menyifatkan pemergian mendiang sebagai satu kehilangan besar kepada negeri Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. James Jemut Masing yang meninggal dunia awal pagi tadi. Beliau menyifatkan pemergian mendiang satu kehilangan besar kepada negeri Sarawak dan negara. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri mendiang merupakan pemimpin berjiwa rakyat, berpandangan jauh dan berwibawa. Jasa dan pengorbanan mendiang pasti akan dikenang sampai bila-bila. Beliau berharap keluarga mendiang diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi saat duka ini.
Sementara itu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Uppatinggi Abang Johari Tun Openg turut bersedih atas pemergian mendiang Tan Sri Dr. James Jemut Masing. Beliau menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mendiang. Saya rakan-rakan, lebih lagi saya sendiri secara pribadi mengucap takziah kepada keluarga Tan Sri Dr. Ahmad James Jemut Masing. Beliau adalah seorang rakan dalam kerajaan yang telah banyak memberi sumbangan dalam kita menguruskan negeri kita. Lebih-lebih lagi beberapa idea beliau semenjak beliau menjadi ahli kabinet di bawah Pin Sri Tun Taib, di bawah arwah Tok Nan dan juga dengan saya. Sumbangannya begitu tinggi sekali dan saya rasa amat sedih di mana pagi tadi beliau telah menghembuskan nafas terakhir. Saya sudah tentu merasa kehilangan yang besar dalam sebagai seorang rakan dan juga kawan dan juga seorang ahli kabinet. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. James menerusi Twitter rasminya. Beliau menyifatkan mendiang seorang sahabat yang baik dan negara telah kehilangan pemimpin yang hebat. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM mengenal pasti 3 aspek yang perlu diberi fokus bagi menjamin kualiti capaian internet tinggi dan ekosistem perkhidmatan jalur lebar lebih baik di semua kawasan termasuk luar bandar. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, ini meliputi penyediaan prasarana mencukupi bagi menjamin tahap penyampaian perkhidmatan jalur lebar dengan capaian internet 4G pada kelajuan sekurang-kurangnya 35 megabit per saat Mbps. Selain itu, aspek lain yang turut ditekankan adalah pengisian aplikasi untuk dimanfaatkan sepenuhnya oleh pengguna. Baru komplit ekosistem perkhidmatan jalur lebar negara dengan prasarana berkualiti, perkhidmatan 4G dan 5G yang mula kita perkenalkan dalam negara kita. Kemudian mempunyai peranti-peranti yang sesuai dan dimampui oleh semua rakyat, termasuk golongan paling miskin sekalipun. Kemudian yang lebih penting lagi adalah aplikasinya. Jadi saya ambil ini sebagai satu wholesome approach, satu pendekatan yang menyeluruh. Beliau menyatakan demikian selepas majlis penyerahan tablet Huawei MatePad 10 sumbangan Huawei Teknologis Malaysia Sendirian Berhad kepada 200 pelajar di Dewan Khatam Putra Cengal di Ketereh. Terdahulu, beliau memaklumkan kerajaan merancang untuk menyediakan 1,000 pusat ekonomi digital keluarga Malaysia PEDI di seluruh negara menjelang akhir tahun depan. Sementara itu, syarikat telekomunikasi diingatkan supaya sentiasa menyediakan perkhidmatan sebagaimana dijanjikan kepada pengguna. Tegas Tan Sri Anwar, peringatan berterusan termasuk denda akan dikenakan terhadap syarikat telekomunikasi yang ingkar sekiranya masalah berkaitan berlarutan. Provision itu sudah ada. Cuma tinggal lagi sekarang penguatkuasaannya. Jadi sekarang saya ingin melihat SKMM proaktif to always to go on the ground, be responsive to the complaints complaint that they receive, so that those complaints must be attended to. Janganlah ada rakyat mengadu biar begitu saja. Kadang-kadang aduan datang dalam bentuk viral di social media pun kita ambil tindakan.
Mengulas lanjut, beliau berkata membekalkan kelengkapan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah diberi kelengkapan untuk membuat semakan dan menyukat secara rawak kelajuan jalur lebar syarikat telekomunikasi di seluruh negara. Terdahulu, beliau menyempurnakan majlis pelancaran program belajar dari rumah untuk institusi pengajian tinggi anjuran YTL Communications di Politeknik Kota Baru. Bajet 2022 memberi fokus utama kepada bidang pendidikan bagi memastikan pelaksanaan hala tuju pendidikan negara tidak terjejas selepas hampir 2 tahun berdepan COVID-19. Dengan peruntukan tambahan 2.2 bilion ringgit berbanding 50.4 bilion pada 2021 diyakini dapat membina ekosistem pendidikan yang kondusif dan efektif. Ikuti laporan disediakan wartawan Ravin Sanmugam. Pakar pendidikan menyifatkan bajet 2022 bersifat prihatin dan mengutamakan sistem pendidikan yang terkesan akibat pandemik COVID-19, khususnya mereka daripada keluarga B40. Selain itu, kerajaan turut memperuntuk 1 bilion ringgit untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah tahun depan. Ketua Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman berkata, peruntukan itu secara keseluruhannya dapat dioptimumkan untuk menaik taraf sekolah terlibat. Bagi membolehkan sekolah kembali beroperasi pada satu keadaan di mana memenuhi keperluan SOP dari dalam bentuk keselamatan pelajar dan guru serta warga sekolah itu sendiri. Beliau turut menyambut baik peruntukan pendidikan khas sebanyak 50 juta ringgit untuk membiayai pembelian peralatan mengajar dan menambah baik fasiliti sekolah berkeperluan khas sekaligus mengurangkan beban guru dan ibu bapa. Dalam perkembangan lain, kerajaan akan terus menaik taraf sekolah daif dengan peruntukan 746 juta ringgit yang sebahagian besarnya untuk menaik taraf 112 sekolah daif di Sabah dan 165 di Sarawak. Taraf. Harapan saya ialah bukan saja dari segi peruntukan ini tetapi yang paling penting ialah pelaksanaan daripada peruntukan ini. Tidak ada gunanya kerajaan memberi berjuta-juta ringgit, tetapi apabila tiba masanya untuk pelaksanaan, dia memerlukan masa ataupun terlalu lama untuk sekolah baik pulih tersebut siap. Jadi adalah menjadi harapan saya, walaupun dengan adanya jumlah yang besar ini, tetapi janganlah mengambil masa terlalu panjang untuk pelaksanaannya. Saudara, Kementerian Pendidikan menerima peruntukan terbesar berjumlah 52.6 bilion ringgit atau 16% daripada keseluruhan anggaran perbelanjaan persekutuan. Ia sekaligus membuktikan keprihatinan kerajaan kepada keluarga Malaysia untuk memulihkan sektor pendidikan negara yang terkesan akibat penularan virus COVID-19. Ravin Sanmugam, Berita RTN. Pemberian bantuan keluarga Malaysia BKM yang diperkenalkan dalam bajet 2022 boleh meningkatkan kuasa beli golongan B40. Pensyarakanan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berpandangan kerajaan juga perlu memberi fokus kepada usaha mengurangkan jumlah penerima bantuan pada masa depan melalui penyediaan inisiatif yang lebih terangkum bagi meningkatkan daya saing rakyat. Ujarnya perkongsian maklumat yang lebih mudah dan tepat kepada rakyat amat penting dalam memastikan mereka faham bahawa setiap sumber kerajaan adalah terhad dan sepatutnya digunakan ke tahap lebih baik agar dapat melahirkan impak ekonomi berpanjangan. Kerajaan juga tidak akan selama-lamanya boleh memberi bantuan tunai kepada rakyat kerana kita tahu bahawa sekarang pendapatan sudah kurang, perbelanjaannya lebih. Jadi ini adalah satu perkara sementara sahaja. Harus kita fikirkan sampai satu masa mungkin harus dikurangkan perbelanjaan ini dan kita sendiri bila kita sudah mula untuk boleh berniaga, boleh bekerja, jadi kita akan mula dengan diri sendiri.
ketika yang mendesak ya seperti COVID-19, kehilangan pekerjaan itu memang kita memerlukan bantuan, tapi kita melihat ke hadapan, harapnya kita akan keluar dari kemelut ini dan harapnya 2022 ni menjadi satu permulaan yang baiklah. Tambah beliau, jika jumlah penerima bantuan tunai berjaya diturunkan pada masa depan, ia mencerminkan kejayaan dasar-dasar yang dilaksana kerajaan. Dr. Ida ditemui selepas menjadi tetamu dalam program analisis bajet 2022 di Angkasa Puri. Penyediaan kota khas orang kurang upaya OKU bagi program MyStep dalam Belanjawan 2022 dapat membantu mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan graduan OKU. Menurut Ahli Dewan Negara, Datuk Ras Adiba Razi, inisiatif tersebut akan memberi pekerjaan serta memastikan kelangsungan hidup belia OKU. Beliau yang juga Presiden Persatuan OKU Sentral berkata, penerusan program Penjana Kerjaya memberi impak positif kepada inisiatif jamin kerja dan membolehkan mereka hidup berdikari tanpa bergantung kepada orang lain. Datuk Ras Adiba turut menyambut baik peruntukan 30 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur bangunan kerajaan supaya mesra OKU. Manakala pengumuman peruntukan 10 juta ringgit kepada Pusat Latihan Berdikari serta Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Kerajaan PLPP pula dapat membantu mempercepatkan lagi proses pembangunan golongan berkenaan. Beliau juga menyambut baik jaminan yang ditawarkan kerajaan supaya semua rangkaian TV termasuk saluran swasta akan menyediakan juru bahasa isyarat. Usaha itu selaras dengan Pelan Tindakan OKU 2016-2022 yang dapat meningkatkan tahap aksesibiliti golongan OKU kepada maklumat dan komunikasi. Pengumuman inisiatif lain juga membuktikan kerajaan mendengar keluhan dan rintihan golongan tersebut. Inisiatif RM500 sekali bayar kepada 70,000 imam, Bilal, Siak, Noja, Marbut, guru takmir dan guru kafa menerusi bajet 2022 disifatkan sebagai pengiktirafan besar kepada warisan hadapan institusi Islam. Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor berkata ini menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap barisan hadapan ummah yang berperanan menyalurkan bantuan dan menjaga kebajikan Korea ketika pandemik. Bila masjid dibuka, mereka memberikan pandangan-pandangan, mereka menasihati para jemaah supaya sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Dan saya merasakan bahawa pengiktirafan ini adalah satu pengiktirafan yang sangat baik dan sangat wajar. Secara keseluruhan, bajet 2022 bertepatan dengan konsep keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Saya sendiri selaku guru kafa berasa amat berbesar hati dan bersyukur dengan perkhabaran ini. Kerana saya kira jumlah RM500 itu adalah satu amount yang cukup besar dan kita tahu mungkin ada segelintir guru kafa yang agak terjejas semasa pandemik COVID-19 ini berlaku. Dan dengan bantuan ini mungkin sedikit sebanyak dapat membantu guru-guru kafa ini untuk meneruskan aktiviti harian mereka dengan sebaik mungkin. Usaha kerajaan untuk memberikan bayaran bantuan khas sebanyak RM500 sekali bayar kepada guru kafa, guru takmir, kaki tangan masjid amat harus dipuji kerana bantuan ini bukan saja diberikan pada tahun ini tetapi ia telah bermula dari tahun lepas. Usaha konsistensi kerajaan untuk mengekalkan bayaran ini pada tahun ini sangat-sangat murni, sangat-sangat harus dipuji. Lebih 10,000 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM yang terlibat dengan pilihan raya di Melaka dan Sarawak diberi keutamaan menerima dos penggalak vaksinasi COVID-19. Menurut Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim, pihaknya sudah membuat permohonan daripada Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan suntikan vaksinasi kali ketiga itu. Setakat ini, lebih 7,000 anggota ditugaskan mengawal kelancaran di Sarawak manakala 3,600 lagi bertanggungjawab menjalankan tugas di Melaka. Kita telah buat permohonan pada 26 Oktober yang lepas lah, 26 Oktober yang lepas, dan kita akan bagi keutamaan lah kepada kontijen yang ada PRN ni kan, macam Melaka, Sarawak kan, yang ada PRN ni.
untuk mereka ni bertugas di bawah lah, sebab kita berharap sangatlah dengan dos pengalak ni yang ketiga ni dapat membantulah untuk mencegah daripada COVID tersebut. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja rasmi dan penyerahan kenderaan pasukan di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan di Kota Baru. Perbelanjaan untuk syarikat perlu fokus kepada teknologi, sistem operasi dan pekerja untuk memastikan perniagaan terus relevan meskipun ketika kecemasan. Penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat perbelanjaan setiap perusahaan kecil dan sederhana PKS perlu berpaksi untuk mengembangkan perniagaan. Kereta yang fancy contoh tidak salah tapi maknanya secara tidak langsung dia memberikan satu ikatan komitmen yang tinggi walaupun kita baru dalam 2-3 tahun berniaga ke situ dan mula memasang angan-angan which is bagus sebenarnya, cuma kalau kita buat right sizing test mungkin belum sampai masa ni contoh. Beliau berkata demikian secara maya dalam program PKS Mikro dan Celik Kewangan bersempena Bulan Literasi Kewangan 2021. Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia PEKEMA menyokong insentif pemilikan kenderaan elektrik EV yang diumumkan kerajaan dalam pembentangan bajet 2022. Menurut Presiden PEKEMA, Datuk Zainuddin Abdul Rahman, ia mampu merancakkan jualan kenderaan cekap tenaga. Namun, bagi mengelak penjual mengambil kesempatan dengan mengambil keuntungan yang berlebihan, PEKEMA mencadangkan agar kerajaan menentukan margin keuntungan atas jualan. Dia kali ini ialah balance. Dan saya percaya dengan adanya insentif begini, harga kereta elektrik akan murah. Jadi murah sangat. Kalau penjual tidak mengambil kesempatan keuntungan yang besar. Kali-kalilah kalau ada anak buat ini, ya itu saya kata tadi. Kalau boleh, biar kerajaan tentukan berapa margin dia. 50% margin daripada Manakala Naib Presiden PEKEMA Raja Petra Marudin berpandangan tempoh 2 tahun yang diberi perlu dilanjutkan agar ia sejajar dengan program infrastruktur yang dirancang. Dalam pembentangan bajet 2022, kerajaan memberikan pengecualian sepenuhnya ke atas duti import, duti excise dan cukai jualan bagi kenderaan elektrik EV di samping pengecualian cukai jalan sehingga 100%. Bersua kembali, Seri Kandi Bersatu menyerahkan 6 nama calon tempatan untuk diketengahkan sebagai calon pilihan raya umum PRU Dun Melaka. Ketuanya Datuk Seri Rina Muhammad Harun berharap senarai yang diberikan itu dapat diberi peluang untuk menjadi calon untuk berkhidmat kepada masyarakat negeri itu. Ya, kita ada juga yang kita submit juga ya daripada parti-parti daripada Perikatan Nasional dan kita harap ianya akan mendapat sokongan daripada semua supaya kita lebih ramai lagi wakil-wakil rakyat daripada golongan wanita. Wanita perlu untuk diberi peluang dan saya yakin jika diberi peluang mereka akan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik. PRU Dun Melaka diadakan susulan pembubarannya pada 4 Oktober lalu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh penamaan calon PRU Dun Melaka pada 8 November 2021, manakala tarikh membuat undi pada 20 November 2021. 7 suspek termasuk sepasang suami isteri dicekup dalam 4 serbuan di Johor Bahru antara 21 hingga 28 Oktober lalu. Turut dirampas 115.1 kilogram syabu bersama ketamin, pil ekstasi, dadah mushroom, pil yaba dan Eramin 5 bernilai 4.2 juta ringgit. Pengarah GSJN Datuk Razarudin Hussein berkata kesemua tahanan berusia lingkungan 39 hingga 48 tahun itu disyaki aktif sejak lebih setahun lalu. Dadah yang dipercayai diperoleh dari negara jiran dibungkus di Johor Bahru sebelum diedarkan ke pasaran antarabangsa dan tempatan. Kita telah pun melucutkan harta iaitu berupa kenderaan, 5 buah kenderaan, ada 11 akaun yang kita seize
mata wang tunai Malaysia, barang emas berjumlah lebih kurang 689,601 ringgit. 6 daripada suspek didapati positif dadah dan mempunyai rekod jenayah. Baik, berita perdana kita teruskan dengan perkembangan sukan. Kita bersama penyampainya Nazri Fahmi. Silakan. Harimau Muda lunas janji. Apa sudah jadi dengan Aaron dan Wei? Terima kasih Syahril dan Meg. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan khabar gembira. Skuad bawah 22 tahun Malaysia akhirnya berjaya mengutarakan janji untuk layak ke pusingan akhir kempen Piala Asia bawah 23 di Uzbekistan pada tahun depan selepas seri tanpa jaringan dengan Thailand pada aksi terakhir kumpulan kempen kelayakan di Ulaanbaatar Mongolia pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan skuad kelahiran Brad Maloney memenangi tiket automatik sebagai juara kumpulan J setelah mengumpul 7 mata. Hasil 1 seri serta 2 kemenangan ke atas Laos dan Mongolia 1-0 sebelum ini. Laporannya bersama Azizi Harun. Kali ini hantaran 1-2. Meskipun menjalani persiapan dalam tempoh yang singkat, skuad muda negara berjaya mempamer prestasi membanggakan dalam kempen kelayakan di Mongolia ini. Menang tipis 1-0 ke atas Laos dan tuan rumah Mongolia pada 2 aksi awal membuktikan potensi sebenar yang ada pada barisan pemain muda negara. Misi layak secara automatik akhirnya tercapai pagi tadi selepas Malaysia berjaya mengikat Thailand yang dilihat sebagai antara pencabar utama kumpulan J. We expected Thailand were a tough opponent. It was a very challenging match for our players, but at the end of the day, these group of boys have done extremely well in this tournament. Didn't concede 1 goal in the whole tournament, and that basically proved the difference today. Yeah, look, I've said it to the group. We've gotten better as time has gone on. We've gotten better and better each day, each week, each match that we've played. The performance has been excellent and improved all the time, so I think there's a lot of upside for this group. Dalam kempen ini, 2 gol yang dihasilkan pemain sayap Terengganu FC 2 Muhammad Nur Azfar Fikri Azhar ketika menentang Laos dan Mongolia jelas menjadi azimat utama skuad negara. Namun, kejayaan itu juga dibantu dengan kekebalan kubu pertahanan khususnya penjaga gol Muhammad Azri Ghani yang menjadi benteng terakhir sekaligus memastikan Malaysia menamatkan saingan tanpa dibolosi sebarang gol. Syukur Alhamdulillah, budak-budak ni bagi kerja yang cukup bagus. Saya puas hati dengan 1-3 clean sheet, bukannya mudah. Syukur Alhamdulillah, bang. Itu je lah bang. Saya gembira sangat. Pemerhati sukan pada awalnya mempersoalkan kemampuan anak-anak buah Brad Maloney sewaktu mereka tiba di sini. Namun perjalanan yang jauh, cuaca yang sejuk dan keadaan padang yang mencabar telah berjaya mereka lalui dengan memungut 7 mata berharga untuk melayakkan mereka ke pusingan akhir secara automatik. Tahniah kepada pasukan kebangsaan bawah 22 tahun. Azizi Harun bersama juru kamera Syarul Nizam Mufid, Ulaanbaatar, Berita RTM. Masa lagi perkembangan bola sepak, kali ini aksi Piala Malaysia. Kemenangan pertama Seri Pahang FC ketika menewaskan Penang FC 4-0 di Stadium Darul Makmur Kuantan malam tadi nyata melegakan pengendalinya Dollah Saleh. Kemenangan itu dilihat menghidupkan semula peluang skuad Tok Gajah untuk merebut tempat ke sokong akhir selepas tewas dalam 2 aksi awal kepada Kuala Lumpur City FC dan Sarawak United FC sebelum ini. Menurut Dollah, pujian wajar diberikan kepada semua pemain dalam usaha mendapatkan 3 mata tersebut. Peluang kembali terbukalah, tapi bukan mudah. Saya percaya kalau kita bekalkan benda ni, kita bawa ke Penang nanti, bawa seterusnya, insya-Allah. Kenapa tidak kita boleh layak kalau kita dapat kekalkan corak permainan malam ni.
Tambah beliau, jika momentum kemenangan dapat diteruskan, beliau percaya 9 mata dapat diraih dalam 3 perlawanan peringkat kumpulan A selepas ini. Pada aksi tersebut, 2 gol Sri Pahang dijadikan oleh Abdul Malik Mat Arif pada minit ke-11 dan ke-55, manakala Manuel Hidalgo dan Abu Bakar Yakubu masing-masing meledak 1 gol pada minit ke-47 dan 72. Sementara itu, pengendali Penang FC Thomas Truha berkata para pemainnya gagal beraksi sebagai satu pasukan sehingga menyebabkan kekalahan yang tidak dijangkakan itu. Bagaimanapun, pengendali kelahiran Republik Czech itu mahu skuad Harimau Kumbang fokus pada baki 3 perlawanan seterusnya. Still, it's another 3 games. Still 9 points in the pocket. So we need to come home, regroup, recover, and show better effort and go for 3 points. And if you take 3 points, everything is possible. Keputusan itu menyaksikan Penang FC di tangga terbawah dengan 1 mata, manakala Pahang pula di tangga ketiga dengan 3 mata. Terengganu FC terus mengekalkan rekod bersih mereka apabila melakar kemenangan ketiga berturut-turut dengan mengatasi Perak FC 4-1 di Stadium Perak. Keputusan itu menyaksikan mereka kekal menerjui kumpulan B dengan 9 mata. Pada pertemuan itu, gol TFC disumbangkan Muhammad Faisal Abdul Halim pada minit ke-9, diikuti gol sendiri pemain tuan rumah Muhammad Danish Haziq Saiful Hisham. Pemain import Sampurna Litak turut mencuri tumpuan apabila meledak 2 gol pada minit ke-54 dan ke-83, manakala Sergio Aguero menghasilkan gol sagu hati buat Perak pada minit ke-24. Sebab early goal second half on goal dan 2-1 saya rasa game stay on, tetapi kita dapat third goal tu mungkin moral Perak down sikit sebanyaklah. Itulah jadi kita pun lagi more comfortable lah, selesa lah. Kita tak perlu terburu-buru lah, lagi pun kita tahu dengan keadaan Padang dengan first game. So alhamdulillah lah macam itulah. Dalam pada itu, pengendali Perak Syahrin Nizam Khalil menyifatkan barisan pemainnya masih kurang pengalaman untuk bersaing dengan pasukan hebat seperti TFC pada kempen musim ini. Separuh pertama saya agak berpuas hati. Second half bagi saya kesilapan-kesilapan mudah yang kita kena agak menjatuhkan sedikit moral pemain-pemain. Bagi saya pemain-pemain selepas ni lebih belajarlah learning proses mereka. Bagi saya perlawanan akan datang ni lebih akan diperbaikilah. Kekalahan itu menyaksikan Perak kekal di tangga ketiga kumpulan B dengan 1 mata, 8 mata di belakang TFC yang menerajui kumpulan. Kita balik ke perkembangan sukan badminton. Bergu utama lelaki negara Aaron Chia dan So Wei nampaknya perlu menunggu lebih lama untuk mengukir nama dalam siri jelajah dunia Persekutuan Badminton Antarabangsa BWF. Ini kerana pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu tersingkir di peringkat separuh akhir terbuka Perancis pada awal pagi tadi. Dan Kevin Sanjaya Sukamuljo. Bagaimanapun prestasi mereka dilihat merosot bermula dengan kempen Piala Thomas sehingga ke terbuka Denmark yang menyaksikan mereka tersingkir awal. Bagaimanapun, pemain perseorangan muda negara Eng Ziyong memberi sedikit kegembiraan buat kem badminton negara apabila merangkul gelaran cabaran antarabangsa Belgium di Louvain. Pemain berusia 21 tahun dari Johor itu mengejutkan Ajay Jairam dari India dengan kemenangan 21-14, 21-14 sekaligus merangkul kejuaraan ketiga dalam karirnya. Sebelum ini, Ziyong pernah muncul juara dalam kejohanan antarabangsa Australia Selatan 2019 dan terbuka Poland 2021. Game tadi tak terlalu susah sangat sebab saya taktikal main dengan betul dan saya hari ini punya feeling sangat bagus lah saya rasa. Pemain ranking ke-74 dunia itu bakal menyertai 3 kejohanan selepas ini iaitu Terbuka Ireland di Dublin dan Terbuka Scotland pada bulan depan sebelum beraksi di cabaran antarabangsa Wales di Cardiff pada Disember kemudian.
Perkembangan sukan sepak takraw negara. Mesyuarat Agung Luar Biasa EGM Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM sebulat suara meminda Perlembagaan Badan Induk berkenaan berkaitan proses pemilihan pucuk pimpinan baharu. Pindaan dipersetujui 51 perwakilan kecuali 3 wakil daripada Persatuan Sepak Takraw Selangor, PSS, Persatuan Sepak Takraw Wilayah Persekutuan Putrajaya, PESTAP dan Persatuan Sepak Takraw Negeri Sarawak, PSNS. Menurut Pemangku Presiden PSM, Datuk Akramuddin Abdul Aziz, pindaan berkenaan adalah penambahbaikan bagi proses pemilihan pucuk kepimpinan baharu yang akan diadakan sebelum Jun tahun depan. Pindaan perlembagaan yang kita telah putuskan pada hari ini bahawa Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden, Setiausaha dan juga Bendahari boleh memegang jawatan, boleh bertanding tanpa mengikut satu penggal. Kita juga telah meminda perlembagaan yang mana undian dibuat secara sulit. Dulu kita buat sulit, oblik, angkat tangan. Tapi sekarang kita buangkan oblik, angkat tangan tu kita hanya putuskan secara undi sulit saja. Datuk Akramuddin menambah EGM yang berlangsung pada semalam juga telah mendapat kebenaran daripada Pesuruhjaya Sukan PJS meskipun mendapat bantahan daripada PSS, PESTAP dan PSNS. Peruntukan RM10 juta bagi program latihan atlet para negara merupakan satu pengiktirafan besar atas sumbangan dan pengorbanan mereka terhadap Malaysia. Juara badminton Sukan Paralimpik Tokyo 2020 Chia Liek Hao berkata, peruntukan itu juga amat signifikan bagi merealisasikan misi memburu kilauan pingat di Tamasya Paralimpik Paris pada tahun 2024 nanti. Justru peruntukan itu disifatkan Liek Hao sebagai tempat pada masanya bagi mewujudkan lebih ramai pemain berpotensi yang mampu menyinar di Tamasya itu nanti. Mereka boleh ada satu development, saya rasa boleh buat pembangunan program di setiap negeri itu untuk mencari bakat-bakat sukan tertentu lah. Saya rasa ini adalah satu permulaan yang agak bagus. Peruntukan yang termasuk bagi mengajukan Liga Sukan Orang Kurang Upaya juga dilihat sebagai satu langkah tepat. Mereka ada tournament yang sangat konsisten di negara kita. Mereka boleh bertanding, mereka boleh maintain konsistensi mereka. Liek Hao memenangi pingat emas acara persoalangan di Tamasya Paralimpik Tokyo 2020 selepas menewaskan musuh katanya Diva Andre Musti dari Indonesia 21-17, 21-15 dalam aksi final. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi untuk minggu ini. Bajet 2022 membuktikan sokongan dan komitmen berterusan kerajaan dalam meningkatkan pembangunan industri kreatif tempatan. Manfaat turut bertambah apabila liputan perlindungan sosial negara juga diperluaskan kepada golongan artis. Pihak Cendana menyambut baik pengumuman peruntukan bajet 2022 oleh kerajaan bagi komuniti seni budaya. Peruntukan bajet ini menunjukkan bahawa golongan artis, artisan dan pekerja tadbir negara kekal sebagai salah satu faktor utama pelan pemulihan negara. Sektor ini telah mengharungi cabaran luar biasa lanjutan pandemik COVID-19. Jadi kami amat bersyukur kerana peruntukan yang diumumkan akan terus menyokong sektor seni budaya menghadapi cabaran getir ini lanjutan. Rata-rata penggiat seni budaya Malaysia telah menunjukkan daya tahan, imajinasi dan kecekalan luar biasa semasa krisis. Ikhlas dan mahu membantu rancakan semula industri seni tanah air. Demikian jelas penganjur program pencarian model, pengacara dan pelakon Gib Idris. Istimewanya program yang dianjurkan secara percuma itu turut memberi ruang kepada model OKU termasuk mereka yang menghidapi autism dan juga Down syndrome. Ini kebanyakannya mereka akan menjadi duta produk. Okey, dan ada juga yang kami gunakan untuk fashion show. Yang terbaru kami
telah selesai melakukan fashion show dan kami menggunakan talent-talent yang berbakat macam talent-talent yang autism, talent-talent Down syndrome, talent-talent plus size ni untuk tujuan komersial. Jadi secara tak langsung membantu menjana ekonomi mereka. Ini kira macam first time maknanya grup ni buat untuk gabungan antara fotografer, talent dan juga pengacara lain-lain lah untuk TV kan. Jadi daripada situ dengan berkumpulnya kat sini, maknanya kalau untuk industri dalam KL Selangor ni, jadi diorang akan dapat tahulah, maksudnya talent boleh kenal mana fotografer yang aktif, dan daripada situ pula diorang boleh kenal mua-mua ataupun jurusolek. Jadi daripada situ sama-sama dia akan develop networking lah. Pusat Seni Pentas Tradisional Aswara bakal mementaskan teater bangsawan berjudul Si Bongkok Tanjung Puteri. Menariknya, persembahan teater itu tidak dipentaskan seperti biasa. Sebaliknya, ia akan dipertontonkan secara maya pada 5 November di Facebook dan YouTube Aswara pukul 8 malam. Kita belum pernah ada bangsawan sinematik sebelum ini. Dan saya tak ada reference, maknanya saya kena design sendiri and then bincang dengan tim, dan pakai juga extracted tapi dengan cara yang lain. So benda-benda yang macam tu dah macam mana kita nak convertkan struktur bangsawan pentas ke dalam skrin. So itu satu benda yang kita orang brainstorming memang berbulan. Sepanjang PKP, walaupun tak ada latihan, tak ada apa, memang Sarah selalu go through script, and also Sarah tengok macam ada orang buat teater-teater lain, tengok watak-watak puteri untuk Sarah dapatkan feel macam mana nak nampak macam puteri tu. Saya sebagai adik, itu adik pada bongkok, itu Panggung Putih. Saya ni hanya orang yang menurut pada pemerintahan, yang patuh pada pemerintah sekarang ni. Jadi bila ada penentang, mestilah ada pejuangnya. Bercorak aksi lumba kereta jalanan The Catcher dikabarkan bakal menjadi filem termahal dalam sejarah perfilman Malaysia. Ia hasil kerjasama Robos, Labuan Overseas Holding Berhad serta diterbitkan oleh 100 Years Popcorn Production. Difahamkan kos pembikinan filem itu sahaja menelan belanja RM50 juta. But I think Malaysia is a country own the paling banyak sports car. I think we even have more sports car in America. So that's why I think Malaysians memang perlu ada satu movie yang menunjukkan we are the cars lover. Ratu Etnik Kreatif, siapa lagi kalau bukan Nur Aniza Idris. Kabarnya dia sedang merancang untuk menggabungkan artis-artis irama Malaysia di bawah satu bumbung pertubuhan yang bakal diumumkan nanti. Satu pertubuhan industri penerbitan dan artis rakaman irama Malaysia. Pertubuhan ni dia memang melibatkan semua artis irama Malaysia yang akan berada di dalamnya, tapi masih dalam proses permohonan kelulusan daripada ROS, dan insyaAllah sekiranya benda ni menjadi kenyataan, kita akan lancarkan pada 2022 nanti insyaAllah. Semoga apa yang dirancangkan ini menjadi kenyataan insyaAllah. Nampaknya setakat ini sahaja Bidiva untuk minggu ini. Informasi hiburan kami sajikan, bukan yang keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Baik, stesen radio RTM perlu lebih kreatif dalam menarik lebih ramai pengiklan sekaligus meningkatkan hasil tajaan masing-masing. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ruzain Idris berkata pendekatan itu perlu sentiasa berubah dan bergerak seiring dengan peredaran masa. Stesen radio Kelantan FM antara yang boleh dijadikan penanda aras bagi stesen radio RTM yang lain. Ini kerana stesen itu berjaya meningkatkan hasil pendapatan iklan walaupun ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Hanya dalam konteks ni apa yang saya harapkan mungkin Kelantan FM wajar dijadikan sebagai benchmark lah bagi stesen lain bagaimana untuk memperolehi ataupun meningkatkan hasil tajaan atau penjualan iklan masing-masing.
Baru-baru ini, seorang gadis tidak menyangka video salah satu pengalamannya semasa ke Gunung Stong telah meraih lebih 1 juta tontonan. Video itu merakamkan suasana sebuah stesen minyak tradisional yang terletak di sekitar kawasan Dabung, Kelantan. Buat penduduk yang tinggal di kawasan bandar memang nampak pelik kerana stesen minyak sebegini sukar ditemui. Stesen minyak tradisional ini sudah lebih 30 tahun beroperasi dan menjadi nadi utama buat penduduk Dabung untuk bergerak melakukan aktiviti harian. Satu rakaman yang memaparkan seorang kanak-kanak perempuan sedang menari dengan individu yang menyarukan kostum Bumblebee. Gelagat anak kecil ini menari berjaya mencuri perhatian ramai. Perkongsian rakaman kanak-kanak menari dengan Bumblebee ini telah dikongsikan di laman TikTok dan meraih lebih 746,000 tontonan dan 76,000 tanda suka. Baik, ini pula sebilah pedang berusia 900 tahun ditemukan di pantai Carmel di Haifa. Pedang ini ditemui penyelam Shlomi Katzin di perairan Cetek yang diliputi cengkerang teritip. Dikatakan pedang yang terdapat di dasar laut itu kelihatan di permukaan akibat pergeseran pasir. Rakaman video menunjukkan detik penemuan artifak bersejarah berkenaan pada kedalaman kira-kira 4 meter di dasar laut. Baik, berita perdana 31 Oktober berakhir di sini. Terus amal kawalan Kediri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.